lagi dalam Siti join live show pada hari ni, live show. Okay, kepada say hi sikit. Okay, yang dah masuk ke live hari ni boleh komen hi dekat komen Facebook live hari ni. Okay, hari ni saya gantikan lagi Mami Mary untuk Siti Mary Show. So untuk hari ni kita ada Siti Mary Show episod keempat. Asalnya keempat lah kot. So hari ni Mami Mary dia ada urusan bersama staffnya. So saya menggantikan Mami Mary untuk malam ini. So harap-harap semua yang masih lagi yang sudah join boleh stay dan share live ni banyak-banyak sampai kita dah capai 1.5 ke kan dia punya view. So yang dah join boleh hi sikit daripada team mana kan. Hi Kanok Wan Nok. Lain siapa lagi? Takdir ataupun salah Puan Farah buat. So siapa yang dah join ni boleh share lah ni banyak-banyak and say hi. Lawan Princen ni siapa mungkin dah tahu siapa guest kita pada malam ini, iaitu Pinbar, okay, daripada tim Vitawan. So tim Vitawan boleh komen banyak-banyak, share banyak-banyak leader anda hari ni menjadi guest untuk Siti Mary Show. Boleh memeriahkan komen dan share lagi dekat page-page, semua page walaupun bukan Mami Mary yang menjadi host pada anda pada malam ini. Siti Mary Show pada malam ini kita still lagi kena share dan komen banyak-banyak, okay. So hi Christy, Justin, okay, hi Vitawan hebat. Siapa lagi, mana lagi tim Vitawan boleh komen lagi banyak-banyak dekat ruangan komen ni. Leader anda sekejap lagi nak keluar. Leader nak ceritakan satu topik yang sangat menarik. So siapa selain pada tim-tim Vitawan pun kena join juga untuk kita dengar dan kupas lebih lanjut berkenaan topik pada malam ini. Tim Power pun ada juga malam ni. Suhaila Muhammad, hai Cikgu Ayu, okay. Tim-tim lain yang join live pada malam ni pun boleh komen juga daripada tim mana, okay. Boleh kita kenal dulu sebelum saya kenalkan guest kita pada malam ini. Ramai nampaknya tim-tim Vitawan yang datang pula yang menonton pada malam ini tapi tak cukup power lagi. Kena share lagi banyak-banyak, okay. So ini adalah takdir ataupun kenapa Puan Farah jemput kita punya leader pada hari ni iaitu Pinwa. Kenapa dia rasa tajuk ni sesuai dengan kita punya guest pada malam ini. So mesti semua nak tahu kenapa kan. So semua nak tahu apa story dia, kenapa yang takdir sangatnya ni kan, apa yang bersungguh sangat ni. So kita nak jemput kita punya guest untuk ceritakan lebih lanjut lagi berkenaan topik pada hari ni. Jadi saya jemput tanpa membuang masa lagi. Semua orang pun dah tertunggu-tunggu kita punya leader ni nak berkata-kata. So dipersilakan guest kita pada malam ini iaitu Pinwar. Wah. Hai. Hai semua. Selamat malam. So ini kita nak minta, kita nak panggil apa ni? Baba ke? Baba. Okay, panggil Baba. Okay. So Baba boleh kenalkan diri secara nak detail, kenalkanlah diri kepada penonton Siti Mary Show pada malam ni. Okay, boleh Cik Dia. Hai, nama saya Pinwa. Orang kenal dengan Wawa lah, AAP Ampang. Tapi tim saya kebanyakannya daripada Kedah dengan Pantai Timur lah sekarang. Saya ada anak 3 orang, kecil-kecil lagi. Dan sebelum ni saya pernah bekerja tapi ambil keputusan untuk jadi suri rumah. Sebelum ni jadi suri rumah dan tumpu kepada anak lah. Jadi banyaklah benda yang berlaku lebih itu. Jadi itulah, sebut sedikit kan, kata nak pendek kan. Apa yang berlaku tu tak tu sedikit sangat. Okay. Sedikit sangat tu apa yang berlaku? Cuba boleh ceritakan. Sepanjang dulu saya bekerja, makan gaji macam kawan-kawan yang lain jugalah dulu. Tak fikir pun nak buat bisnes ke apa ke, sebab dulu rasa macam kalau aku tak buat kerja tu aku tak boleh hidup macam tu. Sebenarnya banyak lagi peluang sebenarnya dekat luar sana. Tak boleh pun kita. Sebenarnya kita yang kena cari
peluang kita tu. Kita yang cipta peluang kita lah. Jadi episodnya turun naik, lama jugalah, banyak tahun. Dan sebab tu lah, mungkin sebab tu Puan Farah pilih tajuk ni untuk saya. So, okay, kita go through tajuk ni. Saya kata, wah, tajuk ni agak berat Puan Farah. Saya kata, tak apalah, saya cerita je lah. Sebab benda ni rasanya patut cerita dekat orang luar sana supaya dia orang tahu sebenarnya kita ni banyak je pilihan yang ada. Bukannya duduk dekat situ buat hari-hari benda yang kita dah tak boleh nak move on. Tapi kita kena buat juga benda tu, kena hadapi juga sebab kita rasa kita tak ada jalan lain. Kita stay je dekat situ, satu tempat, tak pergi mana-mana. Dan membuatkan apa yang membuatkan saya terfikir untuk buat bisnes online masa tu bila saya punya ayah saya jatuh sakit dan saya rasa macam aku kena buat something. Saya start cari suplemen, apa benda tu, alternatif lah. Lagi sangat. Lagi sangat. Sebelum tu saya nak tanya, kita slow. Okay. Apa yang turun naik sebenarnya tu, apa turun naik dia tu, apa yang menyebabkan, sebenarnya kenapa? Kenapa Spinwa daripada dah berhenti kerja nak buat bisnes tu, kenapa? Okay. Apa yang menyebabkan Spinwa macam, aku tak boleh duduk kat rumah je ni, jaga anak je, tak ada duit. Okay, ni anak saya lah. Ini family saya lah. Sepanjang dia macam ni lah. Saya sebenarnya tak nak banjir malam ni, tapi saya cuba. Banjir je lah, tak apa. Kita banjirkan Siti Malaysia malam ni. Okay. Masa saya bekerja dulu, saya tak ada masa untuk saya punya parent, tak ada masa untuk saya punya keluarga dan kerja saya pagi, tak nampak matahari, keluar rumah dah pukul 6, pukul 5 dah keluar, hantar anak, pergi rumah pengasuh, lepas tu kejar train, lepas tu balik pun malam, kadang-kadang sampai pukul 9 malam. Lepas tu masa tu dah tak ada untuk anak. Jangan katakan masa untuk ibu bapa, masa untuk diri sendiri pun tak ada. Lepas tu pernah sekali dua lah, selalu saya terlelap dekat train. Sebab saya ambil train, saya terlelap sampai Sungai Buloh tu. Last station. Lepas tu sedar tu kita dah lah kejar masa. Lepas tu terlelap pula sampai Sungai Buloh tu. Lepas tu nak patah balik tu, memang saya menangis lah. Masa tu memang saya menangis, saya kesiankan anak-anak. Dia orang dah lama dekat rumah pengasuh tu. Saya pula disebabkan saya penat sangat, jadi saya terlelap. Jadi ambil masa yang lama pula nak pergi, nak datang dekat Pandan Jaya ni. Masa tu saya tinggal dekat Pandan Jaya. Jadinya kadang-kadang sampai 10 malam. Lepas tu anak tu, dia orang kan perlukan kasih sayang kita. Dia orang nak main dengan kita. Lepas tu kita ni penat. Anak nak main dengan kita, balik malam-malam nak main dengan kita, kita tak ada masa. Lepas tu kita pun marah dia. Emosi anak pun terganggu. Kita pun macam tu lah. Banyak tahun jugalah. 3-4 tahun benda tu berlarutan. Lepas tu sampai dugaan dengan anak tu, saya macam tak apalah, aku boleh handle lagi. Tapi bila sampai turn ayah saya jatuh sakit, saya tak boleh nak balik disebabkan tanggungjawab kerja. Benda tu yang membuatkan saya tak boleh lah. Saya apa pun saya kena buat keputusan juga. Yang membuatkan saya sangat terkilan bila ayah saya pergi, saya masih dekat office. Yang tu yang membuatkan saya terkilan sangat sampai sekarang, membuatkan saya sampai macam tu. Tekanan hidup kita kan boleh buat kita seseorang boleh jadi macam tu sekali. Saya kata, lepas tu bila saya macam sekarang kan, bila saya teringat balik tu memang saya langsung tak boleh cerita.
sepanjang 3-4 tahun lepas ayah saya meninggal, saya memang tak boleh cerita. Saya baru start cerita ni sejak bila saya join Fatfler lah, baru saya start pergi kelas, pergi seminar, dah tahu macam mana nak handle, macam mana nak clearkan kita punya kolam jiwa, dah ada ilmu macam mana nak handle. So barulah saya boleh cerita. Sebab tu saya kalau dulu kalau sentuh bab ni confirm saya akan banjir. Macam sekarang saya dah boleh control. Saya boleh control sikit lah sekarang. Jadi malam ni saya usaha tak nak banjirkan Siti Media Show. Okay. Boleh je, kita tak kisah pun kalau banjir. Nanti lagi orang suka. So Wawa ambil keputusan untuk berhenti kerja selepas ayah Wawa meninggal. Yang membuatkan yang tak boleh nak terima sangat-sangat tu, ayah saya masih lagi tak sempurna. Masa kan kita orang kan ada masa untuk kita settlekan macam pengebumian kan, tak siap lagi. Saya dah dapat khabar berita kata engkau dah kena standby, dia orang nak buang kau, dia orang sediakan surat warning untuk kau. Sampai macam tu orang lain boleh buat kita buat kita macam ni sampai bila? Saya tanya malam tu juga saya dapat mesej daripada kawan saya tu. Saya terus duduk depan keranda lah kan, duduk tu saya terus cakap saya dah tak boleh buat macam ni. Saya janji saya tak akan biarkan siapa-siapa pun buat keluarga kita macam ni lagi. Sebab ayah dah tak ada tapi saya masih ada mak, saya masih ada adik. Saya ingat balik apa yang ayah saya pesan sebelum ni kan. Walaupun saya dengan ayah saya ni tak adalah rapat sangat, tapi masa dia ada, bila kita perlukan nasihat ke, dia sentiasa ada dengan kita, betul tak? Dan bila saya tak ada benda tu, lost, macam betul-betul lost, tak tahu nak rujuk dekat siapa. Macam sebelum ni kita rasa macam masa dia ada tu kita rasa macam dia ada lagi, dia masih muda, dia masa dia panjang lagi dengan kita, tapi kita lupa kata ajal maut tu bukan kita yang tentukan. Sebab tu benda tu yang menjadi tamparan sangat hebat dalam kehidupan saya. Lepas ayah saya ada tu, saya balik office, memang saya hadapi benda tu memang sangat perit. Dalam masa 3-4 bulan tu memang sangat perit. Hari-hari kan hadap muka orang yang nak kata tikam belakang kita tu tak boleh nak kata juga sebab kerja kan, faham juga daripada segi kerja. Tapi sampai macam tu, orang buat kita macam tu kan. Sepatutnya dalam keadaan kita ni tengah down, sepatutnya bantulah kan. Bantu daripada segi emosi memang dah hancur. Tapi dia orang masih lagi harapkan kita ni datang kerja dengan boleh bagi 100%. Memang tak boleh lah kan. Lepas tu kita pula masa ayah kita tak ada tu, kita masih lagi dekat office. Benda tu yang membuatkan saya dah tak boleh kerja dengan orang. Stop, saya kata. Takat ni saja. Saya kerja makan gaji, lepas ni apa terjadi pun saya tak akan kerja dengan orang lagi. Itulah yang membuatkan masa tu pun saya dah start buat bisnes sebelum ni. Saya ada juga buat bisnes, tapi saya ingatkan saya ni dah pandai lah dengan tak cari ilmunya, dengan struggle lah. Daripada kita kan pernah dapat, pernah ada income tetap, lepas tu ada pula sampingan. Kira duit tu okey lah kan. Kalau aku resign ni aku boleh tumpu perhatian dekat bisnes. Tapi orang panggil sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan tengah hari kan.
Pertamanya, ingatkan bisnes tu bolehlah buat sampai bila-bila kan. Bolehlah pergi, bolehlah tanpa nak upgrade ilmu ke apa. Buat benda yang sama je hari-hari tapi nak harapkan dapat income yang banyak. Memang tak boleh lah kan sebab marketing dah berubah, teknologi juga berubah. Jadi tak dekat situ. Semakin hari memang stuck sangat-sangat budak kacau. Sangat stuck. Lepas tu sampaikan satu masa tu saya punya commission tu RM500 je. Daripada 2,000 lebih tinggal RM500 tu. Lepas tu saya terus duduk. Macam mana nak survive dengan RM500 ni? Banyak benda yang kena buat. Dengan ada PTPTN lagi, nak bayar bil lagi, nak makan lagi, memang tak cukup. RM500 kan dengan anak kecil lagi. Jadi benda tu yang membuat kata tak boleh ni, saya dah tak boleh nak buat satu bisnes. Kisah dia. Tak boleh nak buat satu bisnes ni. Cari pula bisnes lain. Lompatlah. Nampak bisnes ni okey lah. Kaji sikit, kaji apa dia orang buat. Tak boleh. Lepas tu time tu sampailah saya jumpa Fatler, saya nampak kawan saya buat posting pasal rambut kebetulan. Masa tu saya alami rambut gugur yang teruk. Lama saya alami sejak saya bersalinkan anak saya nombor pertama. Yang first. Rambut gugur sampai kat depan ni terus lah sampai orang tegur. Botak depan ni. Lepas tu nipis sangat-sangat. Tak payah nak sikat dah. Nipis sampaikan bila pergi salon kan. Anti salon tu tegur. Weh, kau punya rambut ni teruk sangat ni. Sampaikan nampak kulit kepala dia. Kena buat something. Saya kata, ada tak produk apa yang boleh bantu? Dia kata, dia pun tak tahu nak tolong macam mana. Dia kata macam tu. Saya kata, alamak, salon pun tak boleh nak tolong macam mana ni. Lepas tu pun search lah, tengok kawan duk buat posting. Masa tu penghujung tahun 2018. Saya tengok kawan saya buat posting. Lama jugalah. Saya tengok dalam 3 bulan macam tu. Ni masa saya jadi bulan 4 2019. Masa ni. Jadi masa saya jadi dropship ni, saya kata dengan mentaliti saya yang dululah. Ada buat sekadar buat, lepas tu sampai satu saya guna produk tu saya rasa macam start dengan serum dulu. Saya start dengan serum, saya nampak, rambut saya dah makin kurang gugur. Lepas tu saya try full set hair loss lah. Lepas tu yang paling saya suka tu tonik. Bila guna tonik ni hari-hari. Dulu saya guna hari-hari tonik sebab nak rambut cepat tumbuh. Sampai macam tu guna. Lepas tu memang banyak anak rambut banyak. Lepas tu start share dengan kawan-kawan. Mula-mula tu bila nak join dropship tu sekadar nak dapat harga murah je. Tapi bila dah produk dah bagus, so saya decide lah, okay lah, why not saya cuba. Saya cuba, sebarkan dengan kawan-kawan saya. Saya start dengan serum lah. Daripada tu, yang amazingnya dalam satu hari saya boleh clearkan dalam 30 botol. Start daripada situ. Jadi start daripada situ. Benda ni memang jadi ni. Saya kata macam tu. Sebab lagi pun harga dia pun murah kan. Serum kita tu, lepas tu dia sangat bagi saya tu sangat bagus lah sebab ada 4 bahan dalam tu kan. Memang sangat diperlukan. Lepas tu kawan-kawan saya pula dia orang suka colorkan rambut dia orang kan keras. Saya kata cuba. Dia kata cuba je. Bila saya bagi dia orang cuba, dia orang terus beli. Tu habis 30 botol sekaligus. Lepas tu start daripada situ saya start. Saya kata tengoklah dulu. Mula tu masa tu saya dah ada perasaan nak cuba upgrade tapi takut. Sebab yang sekarang ni pun dah gagal kan, macam dah gagal kan. Jadi saya kata kalau lepas tu saya ada satu yang saya niatkan dari awal-awal sebelum saya join Fatler, saya kata sebelum kita nak mula berniaga, kita kena tahu dulu bisnes ni bisnes apa. Kita cinta ke tak dengan bisnes kita ni. Lepas tu
kita kena tahu siapa yang kita nak join tu, kena kenal dulu siapa mentor kita, siapa leader kita, senang cerita siapa team kita yang kita nak join tu, kita kena tahu dulu. Dan satu lagi yang masa yang saya mula-mula nak join tu, saya nak tahu sejauh mana bisnes ni boleh bantu saya. Mula-mula dulu. So saya pun sekolah, hari-hari lah tengok Fetzer HQ tu, tengok je, scroll je. Lepas tu saya terjumpa dengan Puan Juleni Winnie, dapat anugerah kot. Ada satu tu masa tu ada dia dapat anugerah kan apa. Jadi saya dah muda lagi. Jadi nak tahu apa yang dia orang belajar. Jadi start daripada situlah saya start tengok jadi CCTV. Jadi CCTV. Lepas tu sampailah bulan 4 baru saya beranikan diri chat Puan Winnie, macam mana nak join agent. Puan Winnie kan macam ni. Tapi saya masa tu saya masih lagi jakin tak jakin. Sebab saya takut benda yang terjadi dulu tu jadi balik. Sebab saya tak nak benda tu berulang kan, jadi berwaspada sikit masa tu. Jadi bila saya ambil keputusan join, saya rasa pertengahan April kot kalau tak salah. Puan Win pun datang hantar stok. Wah, saya kata wah bagusnya. Dia datanglah. Dia datanglah jumpa ni hari pertama saya upgrade sebagai agent. Ni yang pegang 30 botol serum. Jadi itulah pertemuan saya dengan Puan Win, cerita dia macam mana saya boleh agent. Okay, so macam mana tadi kan macam Wawa cerita dah kerja. And then ayah meninggal semua, lepas tu orang pula bukan tak nak faham kita tengah sedih kan, tapi dia pula nak push kita macam tu, dah down. Lepas tu berhenti kerja, buat bisnes, tak dapat commission pun 500 je. Down. Macam mana, apa yang membuat Wawa still lagi usaha sungguh-sungguh dan tidak meratapi nasib, nantilah aku dan inilah nasib aku untuk buat tak dapat buat duit. Tapi Viva, apa yang menyebabkan Wawa still lagi cuba berusaha bersungguh-sungguh nak juga try juga nak dapat apa yang Wawa nak tu? Sebab saya dari kecil lagi saya tak pernah diajar meminta. Saya tak boleh. Saya tak boleh benda tu. Saya tak boleh. Macam mana pun kalau saya nak apa kan, saya memang jarang nak meminta. Walaupun husband memang support je. Bagi je duit. Tapi kita ni ada keinginan kita nak bagi dekat mak kita. Lepas tu hutang kita kan. Hutang PTPTN kita, loan kita, siapa nak bayar? Takkan nak bebankan husband kita kan. Kalau dulu masa kita kerja, at least duit yang kita, bagi saya dululah, gaji kita dulu tu kan dia boleh cover apa yang kita belanjaan kita kan, at least tak beban lah dia. Tapi bila kita dah resign, dah tak ada ni, tak ada dah tak kerja, takkan nak bebankan dia dengan kita punya tanggungjawab kita tu. Itu yang buatkan saya satu. Dan satu lagi tu, satu lagi ni saya sebenarnya saya tak suka nak share benda ni, tapi saya share je lah kan. Share lah. Aduh. Macam ni cerita. Bila kita tak kerja kan, orang mula pandang kita. Dia ni mulalah tu, kikis duit laki. Dia ni tak pandai nak handle, tak pandai nak cari duit. Mulalah orang ngata kan. Saya kumpul je jadi bola, lepas tu saya aku tak boleh. Macam tu. Tak boleh. Macam mana pun kena juga. Walaupun time tu kan saya pun bisnes juga, tapi orang tak tahu. Dia orang tak tahu, so dia kata biarlah, dia tak tahu, biar. Yang saya kata saya yang kena tahu apa yang saya buat. Apa yang saya buat betul saya kena buat. Walaupun sekarang ni saya masih lagi tak capai apa yang saya targetkan, tapi saya kena berusaha juga. Kita dah separuh jalan. Dah separuh jalan ni, takkanlah nak stop. Jadi
kita kena buat adalah kita kena move on. Terus je. Jalan. Tak boleh nak pandang belakang. Sebab saya tahu kalau saya pandang belakang, ramai je orang akan kata saya. Ramai je orang yang akan tepuk tangan. Itu yang saya. Dan saya satu lagi, saya memang tak suka orang, bila orang ejek kita, kritik kita kan, memang saya memang tak boleh benda tu. Jadi benda tu lah membakar saya. Lepas tu bila saya tengok kan, saya tengok mak saya kan, sampai bila nak biar mak pergi menoreh getah macam tu. Sampai bila mak dah tua, ayah dah tak ada, takkanlah bagi mak pergi lagi seorang baru boleh nak bantu, baru boleh nak bahagiakan mak saya. Dan buatkan saya rasa macam kena buat something lah. Tak pernah pun nak hadiahkan mak kan apa-apa. Even mak bagi tahu kan dia punya subang patah. Saya tak boleh nak bagi dia. Sedih sangat time tu. Tapi syukurlah semua impian, semua apa yang mak pernah cakap dengan saya dulu kan, saya tunaikan masa saya join Fatfler ni. Satu-satu saya dapat. First kali yang saya aim dari dulu adalah subang. Saya beli subang emas dekat mak saya. Memang masa tu saya rasa saya hit RM10,000 masa tu. Bulan 5 ke bulan 6. Jadi bila saya dapat je, saya terus beli. Lepas tu tanyalah sentiasa. Dulu kan masa saya buat bisnes ni saya tak cerita lagi dengan mak saya. Sebab saya kata, alah tak apalah aku buat dulu. Buat macam tu. Ni mak saya lah. Tak apalah saya buat dulu. Saya kata macam tu. Buat dulu. Sebab dulu kan tak tahu kata sebenarnya kalau kita cakap dengan mak kita tu lagi cepat. Apa yang sebab doa mak tu sangat power kan. Doa mak, restu mak tu sangat penting dalam hidup kita. Bila saya pergi belajar, lepas tu saya punya leader, lepas tu kita punya founder sendiri pun selalu tekankan benda ni. Jaga wali kita, jaga wali keramat kita kan. Jadi benda tu yang saya buat. Bila saya start cerita, dia satu-satu perubahan dia berlaku. Daripada saya dulu kan, kalau kata menangis tu tak tahulah nak cakap. Hari-hari kot nangis. Tapi menangis pun buat juga. Buat juga. Betul. Jangan menangis kat tepi bucu je tak buat apa-apa sampai bila-bila pun macam tu je lah kita menangis lah kat tepi bucu dinding tu kan. So betul lah macam yang Baba cakap tadi, kita sebagai perempuan pun kena ada sumber duit juga. Betul. Mungkin walau kita tak tahu kan, kita punya pasangan tu bila-bila boleh apa-apa pun boleh terjadi. Kan kita pun kena ada backup kita juga. And then untuk jangan hiraukan kata-kata orang lain. Kalau kita tak makan, tak ada beras, bukan dia tolong kita pun, betul tak? Kita juga yang kena cari sendiri. So jangan, kepada penonton-penonton Siti Mary Show malam ni, kena ambil 2 poin yang Baba cerita tadi. Perempuan kena juga cari duit sendiri. And then yang kedua, jangan hiraukan kata-kata orang lain. Pedulikan dia. Kita susah, dia tak tolong, kita senang, dia sibuk dengan kita pula kan. So apa yang membuatkan sepanjang lah Baba join Fatfler ni dengan Puan Winnie semua tu kan, apa yang membuatkan Baba rasa seronok ataupun apa kelebihan Fatfler ni untuk kita Baba tarik lagi tim mantau ada orang-orang luar tengah join live ni kan. Dia kata Baba cerita sikit apa kelebihan Fatfler ni. Ada tim Baba ke? Okay, kelebihan first kali kita punya alamak. Aduh, boleh ambil je. Bawa jalan sekali. Tengok dengan anak. Kita bawa anak Baba join live sekali malam ni. Aduh, minta maaf. Aduh, sorry. Tak apa, boleh je. Sorry. Okay. Alright. Feel. Alright. Okay. Sayang. Okay, tenangkan dulu anak.
Okay, so semua orang pun dapat tengok sekarang abang-abang wanita yang sangat kuat tu sambil sambil live dengan anak menangis. So kuatlah abang-abang ni. Kita biar abang settlekan dulu anaknya. So untuk siapa-siapa yang masih yang tengah join lagi live ni, jangan ke mana-mana dulu. Sekarang ni ada iklan sikit, okay. So stay dulu, jangan Siti Hashim malam ni tak habis lagi. Kita ada iklan je, iklan daripada Baba kan. So semua rasanya ramai orang yang join live malam-malam ni faham apa yang kita tengah tengok tadi. Tengah nak live ada anak tiba-tiba nangis, tengah nak coach team tiba-tiba anak nangis, tengah coaching, tengah live, tengah packing stock, semua tu rasanya anda semua dah biasa melaluinya. Saya tak tahu macam mana tapi anda dah biasa melalui. So tapi kena buat jugalah kan, sebab anda semua buat bisnes pun mesti sebab anak juga. Kita nak bagi kehidupan yang baik untuk dia. So semua orang mesti faham kan. So kita tunggu sekejap, ada iklan. So boleh komen-komen lagi. Betul Kak Aida kata. Kak Aida dia selalu bawa, siapa nama? Andika. Siapa nama tu kan? Selalu bawa dekat office, packing kotak sekali. Cikgu Ayu kena kuat untuk wali keramat. Betul. Setia menanti, terima kasih. Kak Piva Baba sangat kuat dan amazing. Betul. Kita dapat tengok dia jaga anak 3 orang. Seorang-seorang dia jaga. Hai dapat tahu apa suami dia banyak kerja luar ke apa macam tu kan. Jaga anak seorang-seorang sambil buat bisnes semua tu. So sangat kuat. So orang lain yang tengah tengok live ni pun kena jadi kuat macam Baba juga. Okay. Biasa buat mak-mak. Biasalah mak-mak. Sebab ramai Faithfullah, kita punya ejen-ejen Faithfullah ni ramai yang suri rumah tangga. So mesti dah biasa dah. Nampak tu aku dah kita semua rasa benda sama, tapi bukan saya, okay. So power, tak apa, anak-anak rezeki kita, betul. Kita buat bisnes, anda buat bisnes sebab anak-anak. Bukan cakap, jangan jadikan anak-anak sebagai alasan. Cakap, saya tak dapat hantar report sebab anak ni. Saya tak dapat ni sebab anak ni. Jangan jadikan anak sebagai alasan ya. Bahawa tak pernah jadikan anak dia sebagai alasan. Tengok dia pergi tenangkan dulu anak dia. So yang lain boleh komen lagi. Adika Bambang. Betul lah Adika. Pasti kuat. Betul. So outstation selalu. Suami Baba selalu outstation. So dia jaga anak dia 3 orang seorang-seorang sambil packing store, ambil coaching team semua. So dia okay je. Dia just follow the flow and buat je apa yang ni. Dia tak pernah jadikan anak dia sebagai alasan. Okay. Tetap amazing. Lagi-lagi komenan lagi. Saya pun tak nak cakap. Okay, leader yang power. Okay, sangat power. Power gila. So kita dapat tengoklah kepoweran dia tu sekarang. Big Y yang jelas, betul. Is watching with you. Okay, suri rumah tangga yang power-power. Betul, dekat dalam Faithfullah ni ramai sangat suri rumah tangga yang sangat power-power. Banyak yang ada inisiatif sendiri untuk mengubah hidupnya. Tak ada tunggu duit suami, sangat bagus sebab memang majoriti kita punya ejen ramai yang suri rumah tangga yang duduk rumah tak ada buat apa-apa. So dia kata dia nak ada income sendiri, tak nak mengharap pada suami. Sangat bagus. So kepada orang-orang di luar sana yang bukan tim Faithfullah yang tengah tengok live kali ni, kena join Faithfullah punya team sebab kita ada banyak leader-leader yang sangat bagus, okay. Faithfullah dah lahirkan banyak sangat jutawan. Contohnya semuanya, 3 orang, berapa orang yang dah kahwin, 2 orang yang masih bujang, okay. So macam Puan Julaina Winnie, Kak Aida, Kak Ija, Eliana, Feli dan Quilin. Semua tu diorang boleh, kenapa anda tak boleh? Okay, bukan main ayat ini. So iklan iklan yang lama. So jangan pernah mengalah walaupun suri rumah je. Bukan
buang je tu tau. Suri rumah ni dia mula siap kemarin untuk baju sekolah, kena kosokkan baju. Suami dah kena kemar rumah, basuh baju, basuh pinggan semua tu. Lepas tu kalau yang buat bisnes ni nak kena coach team lagi, nak kena uruskan stok lagi. Lepas tu nak masak makanan tengah hari pula. Lepas tu buat lagi dengan team. Lepas tu dah suami balik nak expect makanan dah terhidang di atas meja, kena buat makanan pula. So jangan letakkan suri rumah je. Dia bukan je tau. Suri rumah ni sangat hebat. Okay, so lepas ni kalau suri rumah Faithful ni jangan letak je dekat belakang tu. Suri rumah bangga. Okay, sebab anda buat bukan suri rumah biasa-biasa. Suri rumah yang income 500,000 sebulan. So siapa je yang ada Faithful je rasanya. Okay, so nampaknya dah kembali kita punya gas pada malam ini. Okay, dah bersedia ke Baba? Okay, dah ready? Okay, sorry, ready? maaf. Aduh. Okay, tak apa. Tak maaf tak apa, kita semua penonton-penonton Siti Mary Show pada malam ni semua faham sebab dia rasa benda yang sama. So kita sambung. Okay, setakat Baba join Siti Mary Show pula. Setakat Baba join Faithful ni, boleh ceritakan sikit apa pencapaian yang Baba dah capai daripada mula sampai sekarang? Apa yang buatkan Baba rasa sangat berterima kasih lah dengan kita punya founder, terutamanya Puan Siti Mariam, lepas tu Baba punya leader Puan Juliani Winnie, sangat membantu Baba daripada Baba dulu seorang yang suri rumah yang selalu kena kutuk, selalu kena kata, boleh bantu Baba orang luar, which bukan daripada orang terdekat dengan Baba sendiri, boleh bantu Baba sampai ke hari ini. Baba sangat berterima kasih dengan diorang daripada suri rumah yang dulu hanya bukan siapa-siapa, tak ada apa pun, tapi sekarang dah mampu tolong team, tolong orang lain. Yang latest punya Baba boleh bantu golongan stroke dekat Kelantan. Baru je Baba lancarkan tabung bitawan untuk diorang, untuk golongan stroke. Kenapa stroke? Sebab ayah Baba pergi dengan stroke. Jadi benda yang menjadikan kalau dulu dia adalah satu kebencian dalam diri Baba lah. Tapi sekarang ni Baba nak bantu dia orang sebab masa ayah Baba kena stroke dulu, benda dia orang sangat perlukan macam susu, macam pampers tu kan menjadi benda yang sangat diperlukan. Jadi bila dia orang datang dekat Baba, dia orang minta bantuan, Baba kata okey. Baba kata Baba akan cuba. So dalam masa satu hari je witawan kumpul hampir RM2,000. Tapi sangat jadi Baba witawan dengan bukan sahaja witawan, sebenarnya dalam tim Faithful sendiri pun kita bergerak sebagai family. Family tak pernah tinggal family. Sentiasa ada. Walaupun kita down ke, bila kita masuk je dalam kita punya group support kan, sebagai family, sentiasa ada je. Kita boleh dapat energi daripada kawan-kawan kita. Tu yang sangat best. Tak pernah tinggal kawan, tak pernah tinggal family. Tu yang sangat best dalam team Faithful sendiri. Dan kita punya team sendiri akan sentiasa bantu each other. Itu yang bagi Baba memang dekat luar sana mungkin tak dapat benda ni. Dan satu lagi bila kita pergi cari ilmu kan, pergi upgrade ilmu tu kan, pakat semuanya nak pergi, tu yang best. Satu hall tu kalau boleh tu rasanya Faithful ni semua. Tu yang best je. Sama-sama pergi upgrade diri. Macam sentiasa ada orang akan tegur kita. Kalau kita buat salah, ada je orang tegur kita. Dan bila kita, senang cerita kan, kita tak keseorangan. Tu yang sangat best lah bagi saya. Dan apa yang pencapaian kan, dulu saya hanya buat sale
RM500 je. Sekarang saya boleh bantu orang lain dapat sampai RM40,000 sebulan. Tu yang Bantu orang. bila kita bantu orang, bukan saya punya salesperson, tapi orang lain dapat daripada hasil saya didik dia orang. Ada yang dapat RM5,000, ada yang dapat RM10,000, ada yang RM10,000 sebulan. Daripada saya dulu hanyalah boleh buat RM500 je. Tapi sekarang saya boleh bantu tim saya buat macam tu. Benda tu yang membuatkan saya bila saya kenang balik tu kan, memang sangat manis. Memang sangat manis perjalanan ni. Dan saya memang nak salahkan takdir tu tidak sekali. Sebab benda yang lalu yang membuatkan saya kuat sekarang. Membuatkan saya tak putus asa. Dan saya lebih jelas bila dalam festival ni, founder kita sentiasa akan guide kita. Kalau rasa macam kita ni lost ke, tak on track ke, founder kita tahu sebenarnya. Jadi kita WhatsApp je. Kita hantar je WhatsApp, founder mesti akan reply kita. Akan tanya kita apa. Lepas tu sentiasa bagi Wawa sendiri. Siti Mary memang, Mami Mary memang seorang yang sangat dekat di hati. Pukul 3 pagi pun masih lagi reply WhatsApp team dia. Orang lain kemungkinan, orang lain kan dah tidur dah. Tapi bos kita masih lagi layan kita. Benda tu yang buatkan saya sangat tersentuh lah. Dan masa yang kita tengah rasa macam kita lost macam tu kan, bos kita ada. Bila dah pihak minta maaf sangat-sangat. Tak apa, boleh. Tak dapat jadi pengasuh malam ni, saya minta maaf sangat-sangat. Betul, okey? Okey, Dila, saya punya peneman setia. Minta maaf sangat. Tak apa, okey je. Macam rekod ni. Spiritual pun okey je. Semua faham. So, kita teruskanlah kita ni. So, boleh ceritakan, bagi tahu kat semua penonton macam berapa sale Wawa daripada join dan pada 2020 ni dah sampai berapa? Kita tengok peningkatan dia. Okey. Mula-mula tahun lepas hanyalah 106K sahaja. Tapi bulan ni dah achieve 403,237. Banyak meningkat. Cuk. Tak apa, kita cut short. So macam mana boleh naik macam tu sekali banyak tu? Upgrade and more. Alright. Minta maaf sebab dia tak berapa nasihat sangat. Tak apa. Okay. First kali benda yang pertama adalah yang saya buat adalah upgrade ilmu. Dengar je apa yang leader saya bagi tahu, founder bagi tahu. Dengar je, follow je. Okay. Alright. Bila kita pergi belajar, sentiasa kosongkan gelas kita, rendahkan ego kita, belajar. Jangan anggap kita ni pandai. Okay. Okey lah, kita faham. Abang pun dah tak sihat semua tu kan. So kata-kata terakhir lah sebelum kita mengakhiri Siti Hashim malam ni. So kita pun faham. Anak dia tak sihat tu.
Alright. Minta maaf semua. Mula-mula Wawa nak minta maaf sangat-sangat sebab alright. Apa dah? Jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Alright. Sekejap. Okay. Okay. Alright. Okay, sayang. Okay. Last kali saya nak bagi tahu, walaupun anak kecil ke bukanlah halangan untuk kita nak dapatkan apa yang kita nak. Okay, sayang. Okay. Sayang Tira. Okay, sayang Tira. Minta maaf. Okay. Last kali saya nak cakap, tak kira lah kita ni siapa, anak kecil ke, apa dia masalah kita, hadapi je, jalan terus, jangan pernah give up, buat je tindakan kita, follow je apa yang leader kita cakap, buat je. Tu je Kak Tina, minta maaf sangat-sangat guys. Apa, jangan minta maaf. Terima kasih sangat-sangat Kak Baba sebab sudi join Siti Malaysia pada malam ni walaupun anak tengah tak sihat semua kan. Tak apa, jangan minta maaf sebab semua orang faham. Saya faham, penonton Siti Mary Show ni pun faham. Semua orang pernah rasa benda yang sama. Jadi saya pun tak nak kacau Baba lama-lama sebab anak pun tengah tak sihat. Terima kasih sebab sudi join lah pada malam ni. So so sajalah untuk malam ni. So terima kasih Kak Baba, Baba boleh tupukan pada anak terus depan ni. Okay? Terima kasih untuk segala info info yang diberikan pada malam ni sebab semua orang rasanya sekarang ni tengah terinspirasi dengan apa yang Baba tengah hadapi sekarang. Semua rasa sedih kat komen tu kan. Baba jangan sedih-sedih pula. Ramai tim Faithful semua tengah sokong Baba. Okay? Okay, jangan sedih. Okay? Terima kasih. Okay. Okay, so untuk malam ni itu saja untuk Siti Tihar Show pada malam ni. So semua orang pun boleh nampak betapa kuatnya Baba sebagai seorang ibu yang jaga anak seorang-seorang semua kan. Anak tengah sakit and then tadi tenang je dia tenangkan anak dia semua kan. So rasanya semua orang yang tengok Siti Mary Show ni pun faham dan Baba tak give up. Kenapa yang lain nak give up? Okay, dah nampak depan mata dekat live ni nampak dia apa yang dia hadapi. Kita nampak live benda tu. So Baba dia teruskan sampai dia capai target dia tak give up separuh jalan. So yang lain-lain yang tengah tengok live ni pun kena jadi macam Baba juga. Okay, so terima kasih yang join live pada malam ini, yang bagi komen banyak-banyak dekat ni semua kan. Doakan urusan Baba dipermudahkan, doakan anak Baba cepat-cepat sembuh. Okay, so untuk malam ni itu saja. Terima kasih yang join live, terima kasih yang share.
So untuk siapa-siapa yang nak dapatkan info nanti semua tu boleh ke channel Telegram Tips by Siti Mary by Mami Mary, dan juga boleh join group Telegram Faith Level. So untuk malam ni itu saja. So kita jumpa next episode. Okay, so kita jumpa next episode lah. Okay, bye. Assalamualaikum.